Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan sesi bersama Teacher Aziz. Okey, apa khabar semua? Teacher Aziz harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Macam tu juga happy hari ni dan Allah permudahkan segala urusan ibu bapa di luar sana, insya-Allah. Okey, so hari ni Teacher Aziz nak cerita pasal peluk cium antara ibu bapa dan anak-anak. Okey, Teacher Aziz nak kongsikan ni dalam konteks yang berumur 10 tahun, 9 tahun ke bawah. Boleh juga sampai yang meningkat dewasa, tapi dia ada macam batas-batasnya. Cuma ni Teacher Aziz nak kongsikan apa yang Teacher Aziz buat. Walaupun anak Teacher Aziz berumur 12 tahun, nanti kita akan ceritakan bila masa yang sesuai untuk peringkat-peringkat umur. Tapi yang first ni Teacher Aziz akan kongsikan secara keseluruhannya. Okey? So first, kita tahu pelukan dan ciuman ni sebenarnya antara ibu bapa dan anak-anaknya adalah satu, apa orang panggil, dapat merapatkan hubungan kekeluargaan antara kita, insya-Allah. Selain itu, pelukan ni dapat menurunkan hormon stres, lepas tu hormon sedih, hormon marah antara kedua-duanya. Anak pun boleh turunkan hormon stres, ibu bapa pun dapat turunkan hormon stresnya. Best kan? Dan meningkatkan hormon kebahagiaan, insya-Allah. Lepas tu, so, bila kita memeluk anak kita tu, ataupun anak kita memeluk kita lah, so dia akan menjadi lebih tenang, lebih ceria, lebih calm down. Jika pada masa tu perasaan dia marah, dia menangis, sedih, so dia akan menjadi lebih tenang, insya-Allah. Okey, so cuma ada setengah orang cakap, ya kita tahu peluk cium tu boleh menenangkan anak, boleh menenangkan ibu bapa, tapi sebenarnya teacher bila masa yang sesuai? Okey, sebenarnya tiada masa yang sesuai, dia ikut je lah situasi tertentu. Cuma apa yang Teacher Aziz kongsikan hari ni adalah jika buat di antara waktu-waktu yang Teacher Aziz akan kongsikan sekejap lagi, insya-Allah kalau sempat ibu bapa buat waktu-waktu tersebut, insya-Allah bertambah bahagialah, bertambah baiklah hubungan kita dengan anak-anak kita, insya-Allah. Okey, so salah satunya sebelum masuk tidur. Sebelum masuk tidur praktikkan. Yang ni yang Teacher Aziz praktikkan dengan anak-anak Teacher Aziz. Apa yang Teacher Aziz buat, kalau anak-anak kecil memang dia akan cium, peluk mama dia, dan mama pun akan peluk cium dia. Begitu juga dengan suami saya, akan kiss pipi, cakap I love you, mama sayang kakak, mama sayang adik, sambil peluk-peluk, sambil meluahkan perasaan itulah. Sebab dari situ hormon dia automatik dia akan tenang. So nak tidur ni kan, so dia akan jadi tenang. So macam tu. Bila untuk anak-anak yang dah sekolah rendah, macam anak saya, anak lelaki, dia macam dia dah mula ada perasaan malu. So bila dah ada perasaan malu, apa yang saya buat, selain saya dah kuranglah cium dia, melainkan melainkan dia sendiri macam tu, saya nampak dia begitu sedih atau dia begitu marah, dan betul-betul saya peluk dia, saya cium umbul-umbul dia, saya cium rambut dia, supaya saya tahu itu akan menenangkan dia. Tapi kalau pada waktu malam sebelum tidur tu, apa yang saya buat, memang dia akan salam saya. Lepas tu saya akan minta maaf kat dia. Mama minta maaf kalau mama ada buat salah. Hari ni mama ada marah. Hai, Assalamualaikum, Teacher Aziz ada dekat center. Okey, Sarah ambil. Yang mana satu sayang? Okey. Tolong tutup pintu sayang. Terima kasih. Bye-bye.
Okey. Lepas tu so apa yang kami praktikkan, saya minta maaf kat dia minta maaf kat saya. Lepas tu apa nama, nak apa? Tutup pintu sayang, tutup pintu. Terima kasih. Okey, lepas tu apa yang saya buat, selepas kami dah minta maaf apa semua, dia akan cium tangan saya. Dan kalau dia rasa dia nak saya peluk, dia akan datang sendiri kat saya. Sebab saya ada masa kadang-kadang diorang tak nak dipeluk. Diorang macam, alah malulah mama, dah besar lah. So saya okey je, saya tak ada masalah. Janji saya minta maaf dah kat dia sebab dia dah besar, dia dah faham. So saya takut dia ada perasaan marah. Dan dia juga, saya dah praktikkan tu, dan dia juga akan meminta maaf kat saya. So dia takut dia ada terguris hati dekat saya. Macam tu. So memang saya dah praktikkan daripada mereka umur 7 tahun, 6 tahun. Even though kakak pun saya dah start praktikkan. Mama minta maaf kalau mama ada buat salah and everything semua. Jadi bila benda tu dah berlaku, dah jadi rutin, insya-Allah. Terima kasih. Lepas tu insya-Allah ia akan melahirkan satu hormon bahagia kat situ. Selain tu, selepas bangun tidur, bila diorang lepas bangun tidur, tutup pintu. Terima kasih abang-abang yang baik hati, terus tutup pintu. Terima kasih. So bila ada center ni, anak-anak keluar masuk, mengambil barang mereka. Mereka bertanggungjawab dalam mengambil barang-barang mereka. So apa yang saya kongsikan sini, selepas bangun tidur, pada waktu pagi tu dia bangun tidur tu, kita akan cakap Assalamualaikum kakak. Kalau macam Muslim lah, Assalamualaikum kakak, apa khabar, macam mana, best tak tidur hari ni, sambil peluk, sambil cium. Jom kita ni kadang-kadang kita main cuddle sikit. Masa tu dia jadi emosi, dia happynya nak bangun pagi, nak pergi school. Kalau siapa yang dah school lah, siapa yang belum school lagi, macam anak-anak kecil, dia jadi macam refresh. Dia jadi fresh, insya-Allah. Tu selepas tu apa lagi, masa kita nak hantar anak kita pergi sekolah tu, yang ni ada dua situasi. Kalau macam anak-anak kecil, kalau kita boleh masa sampai depan pintu sekolah, yes, kita peluk cium dia, tak ada masalah, insya-Allah. Tapi bagi anak-anak yang besar, mereka akan malu sikit bila nampak kawan-kawan. Dia akan jadi macam, ada kawan-kawan dia suka macam dah besar-besar pun ibu peluk and everything. So kita kena faham situasi tu, sebab anak kita dah besar. So daripada nak mengelakkan emosi dia terganggu dengan ejekan kawan dia, kita buat dekat rumah ataupun kita buat dalam kereta. Maknanya sebelum sampai ke sekolah lah. Janji kita elakkan daripada timbulnya anak-anak terguris sebab kata-kata kawan lain. Okey? So then anak pulang dari sekolah, kita raikan dia sebab dia berjaya pergi sekolah hari ni, satu hari. So kita raikan dia dengan peluk cium kita. Tak payahlah tanya dulu apa yang adik belajar, apa yang kakak belajar. No. Macam mana, happy tak hari ni? Lain tu tau. Perasaan happy tu lain dengan nak dibandingkan dengan kita tanya buat kerja apa, homework apa, dia jadi stres kat situ pula. So dia dah penat satu sekolah, kita raikan dia dulu dengan peluk cium kita, dengan kita cakap mama rasa mesti abang happy lah hari ni kat sekolah. Macam tu kita cakap happy. Dia pun akan cerita macam anak saya, dia macam-macam kan, anak kita kan berlainan dia punya kepribadiannya. So anak sulung saya, dia jenis macam akan cerita terus, macam dia akan beritahu, happy mama, tadi saya buat ni gini. Contoh. Tapi anak saya yang kedua, belum sempat saya peluk cium dia lagi, dia dah cerita dulu apa yang dia perlu buat, apa yang dia buat hari itu dekat sekolah.
So saya pun cakap, oh baguslah abang ah, tahniah abang ah, terbaiklah abang ah. Macam tu kita puji dia dengan pelukan dan ciuman untuk diri dia. Automatically insya-Allah tangkik emosi dia akan naik dengan penuh rasa kebahagiaan. Macam tu. Lepas tu apa lagi? Momen istimewa dan gembira ketika bersama anak. Maksudnya, macam saya cakap tadi, yang cuddle time dengan anak-anak, kita duduk sama-sama dengan dia, menonton TV bersama-sama. Kita peluk anak kita, pernah kan? Kita peluk anak kita duduk atas river dan berpeluk-pelukan. Dan benda-benda tu satu momen yang gembira bersama dia. So, bila benda tu momen gembira, bila kita peluk, kita macam tengok happy-happy gelak-gelak dengan dia, tapi kita hang out dengan dia macam tu. So, dia jadi macam hormon bahagia dia, hormon bukan bahagia dia je, bahagia kita juga akan meningkat insya-Allah dengan bantuan Allah. Selain tu, semasa anak-anak melakukan kebajikan. Okey, kebajikan ni contohnya sedekah. Contohnya dia nampak orang tu susah. Dia sudah cakap kat kita, mama boleh tak saya nak bagi duit saya kat dia, ataupun mama boleh tak kita belikan makanan untuk dia. So kita cakap, Masya Allah bagusnya abang, abang baiknya abang, nak sedekahkan orang tu makanan, nak berikan orang tu makanan. Jadinya kita berikan dia semangat melalui pelukan dan ciuman kita. Selain tu, kalau dia bagi sedekah, yes, kita buat yang sama. So benda ni insya-Allah akan memenuhi tangki emosi anak-anak kita. Okay? So satu lagi, yang last one, like a surprise thing. Maksudnya macam kita happy sangat dan kita nampak anak kita pun dalam suasana yang happy. Kita kata sayang abang, sayang kakak. Waalaikumsalam. Tu ambil. Adik nak ambil. So masa tu peluk cium anak sebagai kejutan. Apa yang telah berlaku, tak apa, adik pandai. Zahir dah ambil Zahir punya. Ambil. Okay, thank you Zahir. Adik boleh? Alhamdulillah, pandai adik, good job. Okay, nanti adik tutup pintu ya sayang. Bila di sekolah macam ni, Alhamdulillah. Boleh adik? Pandai. Good job. Kemas good. Okay. Macam tu. So, bila kita jadikan satu macam kejutan juga untuk dia, peluk cium ni, macam dia dapat sesuatu yang dia suka, dia buat sesuatu yang kita nampak macam perlu bagi kejutan ni untuk dia. Tapi perlu diingatkan lagi sekali, dia ikut umur juga. Macam anak-anak yang bila dah meningkat remaja ni, kita perlu tengok kalau masa tu ada ramai orang, elakkan pada masa tu juga, sebab ia akan menimbulkan rasa malu yang mendalam dan dia rasa macam mama ni tak payahlah malu-malukan saya dekat depan orang ramai, macam tu. So elakkan. Tapi kalau macam anak-anak kecil, dia tak ada masalah, dia suka benda tu. So kita raikan mereka punya kebahagiaan tu dengan pelukan dan ciuman kita, insya-Allah. Okey, Teacher Azim minta maaf banyak-banyak sebab ada sedikit gangguan sini sana daripada anak-anak kecil. Tapi itulah yang sebab Teacher Azim dekat center, alhamdulillah mereka pun kami didik dengan supaya mereka bertanggungjawab, menguruskan diri, bagaimana nak mengambil barang mereka, mengenal pasti nama-nama mereka. Dari situlah mereka akan lebih happy sebab mereka tahu barang tu barang diorang. So kita raikan sama barang dengan orang lain, sama benda, tapi mereka boleh bina ikut mereka punya orang panggil
imajinasi. Begitu. Okey. So, Teacher Azzi harap hari ni apa yang Teacher Azzi kongsikan berkenaan dengan pelukan dan ciuman daripada ibu bapa kepada anak-anak dapat membantu ibu bapa kat luar sana untuk apa orang panggil? Untuk lebih kerap mendewakan, mencurahkan kebahagiaan kita kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ni amanah kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga punca rezeki kita. So, kepada siapa kita perlu berikan kebahagiaan? Jika bukan kepada mereka. Okey? So, harap-harap dapat memberi sedikit point, sedikit petunjuk kepada ibu bapa. Moga-moga ibu bapa kita bersama-sama. Saya juga seorang ibu bapa, seorang ibu kepada 4 pemata hati. So, supaya kita sama-sama menjadi ibu bapa yang memenuhi tangki emosi kanak-kanak kita, anak-anak kita, insyaAllah. Okey, hingga berjumpa lagi dalam sesi bersama Teacher Azzi di lain hari di masa akan datang, insyaAllah. Bye. Assalamualaikum.